Assalamualaikum guys, bersama saya dalam channel AJ Roslan untuk PDP Strength of Materials. Okey, pada minggu ni kita akan melihat sedikit lagi topik-topik akhir dalam bab 1 iaitu shear stress. Apa yang dimaksudkan sebagai shear stress? Shear stress adalah friction between two surface A, B, ED dan E, F, G, H seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 3.3 di bawah. Ini ada dimaksud sebagai shear stress. Kalau katakanlah saya ada dua objek yang bergeser antara satu sama lain, objek yang pertama dan juga objek yang kedua. Permukaan yang bergeser ni A, B, C, D dan juga E, F, G, H adalah di mana shear stress berlaku. Shear stress berlaku di permukaan. Okey, shear stress berlaku di permukaan. Kita kenakan shear force. Shear force pada bahagian objek yang atas dan shear force yang kedua pada objek yang bawah. Okey. Ini formula dia. Shear stress adalah tau sama juga dengan F per A, ataupun kalau ada dua shear stress, tau sama juga dengan F per 2A. Ini kalau ada dua shear stress lah. Kita tengok contoh nanti 1 dengan 2. Ini contoh yang pertama. Katakanlah satu punch diameter dia 20 mm digunakan untuk membuat lubang, drill hole on the plate 8 mm thick. Plate 8 mm ni kita tebuk menggunakan untuk tebuk lubang. Daya yang digunakan adalah 120 kN. Carikan shear stress that occur on the plate. Kita cari shear stress yang berlaku pada plate tersebut. Ini kita punya plate. Shear act on the surface. Shear ni akan bertindak pada permukaan punch ni tadi. Punch ni tadi yang akan tebuk kita punya plate. Dia bertindak pada permukaan ni tadi. 120 kN. Punch tu diameter 20 mm. Tebal plate kita adalah 8 mm. Jangan risau, kita keluarkan dulu di data-data yang diberi. Data-data yang diberi kita tahu tadi diameter D dia adalah 0.02 meter. Tebal dia adalah 8 darab 10 kuasa meter 3. Dan ni mm kita tukarkan kepada meter. 8 darab 10 kuasa meter 3 meter. Pressure dia adalah force dia adalah 120 kN. Untuk luas permukaan punch, kan ini bulat, kita kena cari luas permukaan yang bertindak, plate yang telah ditebuk tadi. Luas, bukan luas ni, luas permukaan yang di punch. Kita guna persamaan pi D darab dengan T. Pi D darab dengan T. Pi darab dengan 0.02 darab 8 darab 8 darab 10 kuasa negatif 3. So luas dia kita dapat 5.03 darab 10 negatif 4 meter kuasa 2. So daripada sama yang saya dah tunjuk tadi, tau sama juga dengan F per A. Tau sama juga dengan 120 darab 10 kuasa 3 bahagikan dengan 5 darab 0.3 darab 10 kuasa negatif 4. So nilai tau dia adalah 238.6 meganewton per meter kuasa 2. Kalau kita ada dua plate, katakanlah saya ada dua ni, dua punch ni, kita punya plate, ni 8 kN layer, ada dua. 3 plate are connected using 2 ribet. Ada dua ribet, ni 3 plate. Dia punch kat sini. Ini luas permukaan yang mengalami ricihan. If shear stress is 35 Newton per meter kuasa 2, shear stress dia 35 Newton per meter kuasa 2, carikan diameter ribet. Kita akan cari diameter untuk ribet. Jangan risau, macam biasa kita keluarkan data yang telah diberi. P adalah 8 kN, tau dia adalah 35 Newton per meter kuasa 2. Kita guna persamaan tau sama juga dengan F per A, tetapi kali ini kita tahu kita ada dua ribet. Ribet kita ada dua. So kita kena 2 tau.
dan double area on one rebate. Ya, satu rebate kita ada dua permukaan. Satu rebate ni ada dua permukaan. Satu rebate ada dua permukaan. So 2 darab dengan A. Dan tadi kita belajar tau sama dengan F per A kan. Tambah je lah 2 tau sama dengan F per 2A. Sebab kita ada dua rebate dan juga dua kawasan permukaan risihan pada rebate tersebut. So 2 darab 35 sama juga dengan 8 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 2 darab pi dikali 2 bahagi dengan 4. So kita susun balik dan kita akan dapat nilai D dia adalah, nilai diameter dia adalah 8.53 meter. 8.53 meter. Okey, masih lagi dalam shear strain. Ini shear strain pula. Tadi stress will lead to distortion. Shear strain akan menyebabkan distortion on one surface of structure or block. Seperti gambar aja 3.4. Katakanlah saya ada satu objek. Saya kenakan shear force. Objek ni tadi dia tak bergerak, dia tahan, tetapi dia akan mengalami perubahan bentuk daripada titik sini, daripada asal sini kepada sini dan sini kepada sini. So kita ada dua perubahan, iaitu perubahan X dan juga perubahan Y. Perubahan X dan juga perubahan Y. Inilah yang kita perlu cari shear strain dia punya sudut dia. Shear strain ada dua. Kita guna persamaan. Shear strain sama juga dengan X bagi dengan Y. Ini graf dia tadi. X bagi dengan Y. Kita dapat dia punya shear strain. Yang ini untuk pengetahuan awak lah. Modulus of rigidity G sama juga dengan tau bagi dengan shear strain. G sama dengan tau bagi dengan shear strain. Okey, katakanlah saya buat contoh yang pertama. Katakanlah kita ada satu objek. Kita kenakan daya 120 km, lebar dia 25 mm, tinggi dia 30 mm, panjang dia 50 mm. Yang ni B, dia akan mengalami perubahan bentuk. Saya ingat macam ni. So ini adalah delta, untuk ni adalah X dan ini adalah Y. Perubahan X dan juga perubahan Y. Okey, seperti dalam gambar aja 3.5 di bawah, satu popper plate dikenakan daya force V. Carikan shear stress, shear strain, horizontal displacement of the plate. Diberikan modulus rigidity dia G adalah 45 gigapascal. Ingat lagi tak, kalau pascal ni kita boleh tukar pada Newton per meter kuasa 2. Okey, jangan risau, kita masukkan data-data dia lah diberi. A dia adalah 0.05 meter, B dia 0.025 meter, H dia adalah 0.3, V dia adalah 120 kN, G dia adalah 45 Newton per meter kuasa 2. Saya dah beritahu dalam unit-unit sebelum ni, Pascal dan Newton per meter kuasa 2 adalah sama. Sama, sebutan saja lain. So A luas sama juga B darab dengan A, 0.025 darab 0.5. So luas dia kita dapat 1.25 darab 10 kuasa meter 3 meter kuasa 2. Okey, untuk mencari tau, tau sama juga dengan V per A. So tau sama dengan 120 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 1.25 darab 10 kuasa meter 3. So tau dia kita akan dapat 96 meganewton per meter kuasa 2. So kita susun balik. G dia tadi dia beri 45 darab 10 kuasa 9. So G sama juga dengan tau per shear strain. So kita masukkan nilai yang kita dapat tau dengan G. So kita dapat dia punya nilai strain dia adalah 2.133 darab 10 kuasa 3. Dan kita juga tahu shear strain ni tadi sama juga dengan X bagi dengan Y. Ingat lagi ni tadi gambar aja. Ini adalah X, ini adalah Y. So X bagi dengan Y, ataupun dalam kita punya contoh ni diguna D dan H.
So kita masukkan nilai, so kita akan dapat nilai D dia adalah 6.4 darab 10 kuasa negatif 5 meter. Secara keseluruhannya, safety factor untuk perlu awak tahu, tegasan yang dibenarkan ada sama juga dengan tegasan Y bagi dengan N. Itu yang pertama, safety factor. Yang kedua, strain energy. Strain energy U sama juga, bila sebut energy ingat joule punya unit dia. Setengah darab dengan P darab dengan delta L. Yang ketiga, Poisson ratio tadi kita dah belajar, keterikan X sama juga dengan delta L bagi dengan L ataupun tegasan bagi dengan E. Keterikan Y sama juga dengan delta D bahagikan dengan D. Kedua-dua persamaan ini kita boleh menghasilkan nisbah Poisson V sama juga dengan keterikan Y bagi dengan keterikan X. Okey. Shear stress tau sama juga dengan F per A. Tengok juga berapa luas permukaan yang terlibat dengan shear tadilah. Tau sama dengan F per A. Shear strain adalah ni simbol untuk shear strain sama juga dengan X bahagikan dengan Y. Ini kita tengoklah kita punya objek, jarak X dan juga jarak Y. Okey, secara amnya formula yang terakhir perlu awak ingat adalah G sama juga dengan tau bagi dengan shear strain. Shear stress bagi dengan shear strain. Shear stress ni tau, ni adalah shear strain. Tau bagi shear stress bagikan shear strain, awak akan dapat nilai modulus of rigidity G. 2-3 kucing berlari ke bilik kuliah. Penat dah aku berlari. Bab 1 habis dah. Sehingga berjumpa lagi dalam bab 2. Sekian untuk hari ini. Bertemu semula pada sesi akan datang. Terima kasih.